Kantoi, ini bukti PRU semakin hampir. Najib mahu saman Tommy Thomas. Muhyiddin diserang rakyat. Ahli MP UMNO cabar Muhyiddin. Ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Jaya, Dr. Afif Bahardin berpendapat adalah menjadi satu kebiasaan parti politik untuk mencetak bendera parti. Menurutnya, beliau sendiri telah mencetak bendera dan baju Perikatan Nasional PN untuk mempromosikan gabungan itu. Biasalah parti politik cetak bendera, takkan pilihan raya sahaja cetak bendera. Nak tak nak, selepas darurat akan ada pilihan raya kecil PRK. PRK yang telah ditangguhkan hari itu ada beberapa tempat. Jadi bila ada PRK, PN pun turut masuk bertanding. Bagaimanapun nak adakan atau tidak pilihan raya umum PRU selepas darurat, saya tak pasti. Itu kena tanya Perdana Menteri. Katanya ketika dihubungi Sinar Harian pada Sabtu 6 Februari. Terdahulu tular satu video yang mempaparkan bendera PN sedang dicetak dan gambar tangkap layar tarikh pelawaan sebut harga daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada Selasa lalu berhubung pembekalan dan penghantaran alat tulis untuk kegunaan PRU 15 Pejabat Pilihan Raya Melaka. Mengulas lanjut, Afif yang merupakan pengasas Pemuda Negara berpendapat pembekalan dan penghantaran alat tulis itu adalah proses biasa daripada SPR. Saya ingat itu proses biasa. SPR kena bersiap sedia, katanya. Pada Khamis lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengulangi pendirian dan komitmennya untuk membubarkan Parlimen sebaik sahaja penularan pandemik COVID-19 telah reda dan seterusnya mengadakan PRU 15. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19. Najib Razak akan memfailkan saman terhadap bekas Peguam Negara Tommy Thomas berhubung dakwaan kenyataan fitnah di dalam bukunya yang diterbitkan baru-baru ini, My Story Justice in the Wilderness, yang mengaitkannya dengan pembunuhan wanita Mongolia Altantuya Sharibu. Perkara itu disahkan oleh Peguam bekas Perdana Menteri itu sendiri, Muhammad Syafiee Abdullah, ketika dihubungi. Ya, kami akan menyaman beliau bagi pihak anak guam kami. Semalam, Thomas telah memberikan jawapan kepada surat tuntutan kami. Beliau menyangkal memfitnah anak guam kami. Penerbitnya, GB Gerak Budaya Enterprise Sendirian Berhad, belum menjawab surat tuntutan kami. Kami akan mengemukakan saman fitnah terhadap Thomas dan penerbit secepat mungkin, kata Muhammad Syafiee. Pada 2 Februari lepas, Najib melalui peguamnya Syafiee & Co. menuntut permohonan maaf dan ganti rugi sebanyak 10 juta ringgit daripada Thomas atas dakwaan memfitnah beliau di dalam buku yang ditulis bekas Peguam Negara itu. Dalam surat itu, Najib menuntut jawapan yang memuaskan daripada Thomas sebelum 12 hari Jumaat lalu dan menyatakan bahawa sekiranya Thomas gagal melakukannya, prosiding undang-undang akan dimulakan awal minggu ini. Beliau juga menuntut agar kenyataan itu ditarik balik dengan jelas daripada buku itu dan permohonan maaf sepenuhnya bagi fitnah di dalam bab 42 di bawah tajuk Altantuya. Dokumen itu turut menyebut bahawa dengan inferens dan sindiran yang jelas, Thomas telah menghantar mesej bahawa beliau sebagai Peguam Negara dan pendakwa raya ketika itu berpuas hati dengan kebenaran dakwaan dua individu yang telah disabitkan bahawa Najib terlibat dalam mengarahkan mereka membunuh Altantuya. Surat itu juga menyatakan bahawa kenyataan tersebut jelas bermotifkan malafaide atau niat jahat dan secara prinsipnya dilakukan demi kepentingan diri Thomas dalam mencari publicity murahan yang didorong oleh egonya, keuntungan dan atas dasar sensasi. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi mengulas serangan warga maya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menerusi ruangan komen di akaun Facebook Istana Negara. Zahid pada hantaran di media sosial menyertakan pautan berjudul Warga Maya Serang Muhyiddin di FB Istana Negara. Saya membaca laporan portal berita ini dengan teliti. Saya melihat isi kandungannya sebagai sesuatu yang serius. Apa yang berlaku itu manifestasi kegelisahan rakyat berhubung kemerosotan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Apa yang boleh saya perkatakan adalah rakyat mahukan sebuah negara yang stabil politiknya manakala ekonominya mengukuh, pelaburan langsung asing FDI yang memberangsangkan untuk memacu keuangan negara dan sektor pekerjaan.
Apa yang rakyat mahukan adalah kehidupan yang sejahtera dan pekerjaan untuk menyara diri serta keluarga, katanya. Menurut Zahid, keadaan negara ketika ini adalah sebaliknya. Orang mengeluh sana sini tentang kehidupan mereka, hilang kerja dan sebagainya. Ketika berdepan kesukaran hidup, kita berdoa supaya wabak ini tamat segera dan politik negara dapat diperkukuhkan, katanya lagi. Dalam satu hantaran yang membuat naik gambar Muhyiddin menghadap Yang di-Pertuan Agong semalam bagi sesi perbincangan dan pertukaran pendapat berkenaan urusan dan isu-isu berkaitan kerajaan, rata-rata warga maya menggunakan platform media sosial untuk mengadu kesukaran mereka sewaktu pandemik COVID-19 dan tidak kurang juga yang menyerang pentadbiran Muhyiddin. Tidak terkecuali juga ada yang meninggalkan komen-komen nakal mengenai jumlah majoriti yang menyokong pentadbiran Muhyiddin. Untuk rekod, sebelum ini beberapa pemimpin politik daripada UMNO maupun pembangkang membangkitkan isu yang sama. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki turut menuntut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Azmin Ali menjelaskan tindakan segera kerajaan bagi menangani kejatuhan terus pelaburan langsung asing FDI negara. Dia turut memetik laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perdagangan dan pembangunan UNCTAD yang diterbitkan 24 Januari. FDI Malaysia merosot sehingga 68% jatuh teruk berbanding negara-negara lain ASEAN yang disebut dalam laporan itu. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Dato' Puan Zarkashi, mencabar agar Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya mengadakan sidang parlimen selepas tempoh darurat tamat pada Ogos depan. Beliau berkata, langkah itu bagi memperlihatkan sama ada Muhyiddin masih mempunyai majoriti sokongan ahli parlimen atau sebaliknya. Apakah selepas Ogos, Agong akan beri perkenan supaya darurat disambung? Komen-komen negatif terhadap Muhyiddin dalam Facebook Istana Negara. Dedah Muhyiddin bukan Perdana Menteri popular. Parlimen mesti bersidang semula selepas Ogos. Beradakah Muhyiddin masuk parlimen dengan sokongan 107 ahli parlimen sahaja? Ada berani? Soalnya di Facebook. Perikatan Nasional sebelum ini hilang dua sokongan ahli parlimen Barisan Nasional, iaitu Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz pada Rengas dan Datuk Ahmad Jazlan Yaakob Macang menarik sokongan kepada Muhyiddin. Lebih daripada itu, ahli parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah turut berbuat perkara sama dan kini bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia Muhyiddin ada 109 sokongan sahaja apabila Jazlan dan Nazri tarik balik sokongan, katanya. Dalam pada itu, Puan berkata, kedudukan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri turut tercabar apabila seramai 115 ahli parlimen didakwa telah menghantar surat kepada Agong supaya sidang khas parlimen diadakan ketika pelaksanaan darurat. Kalau 115 bermakna yang menyokong Perdana Menteri cuma tinggal 107. Cukup jelas Muhyiddin jadi Perdana Menteri dengan ihsan darurat, katanya lagi. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.